Assalamualaikum. Ernest Safina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, selamat pagi buat Daud Iskandar dan juga Mahira. Selamat pagi kembali. Ya, bila kita melihat bahan daripada daerah rakan kita ya, Dani Ahmad tadi memang cukup bersemangat untuk hiking ya. Kalau Ernest Ernest sendiri ya. Ya. Dalam aktiviti jungle trekking ini. Jungle trekking. Macam mana minat dengan sukan tersebut? Ya, kalau jungle trekking memang saya akui saya kalah ya. Okay. Kalau macam bermain kayak tu bolehlah. Jadi masing-masing memang ada perbezaan minatnya, caranya untuk beraktiviti. Jadi mungkin itu adalah salah satu cara yang terbaik juga betul sekali. Jadi kita terus saja serahkan kepada Ernest Safina untuk mengongsikan maklumat dan juga informasi dari daerah Tutong. Silakan Ernie. Baik, terima kasih Mahira dan Daud Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di pagi Sabtu ini untuk berkongsi antara bahan visual yang telah disediakan dan juga maklumat semasa yang ingin kita berikan ya. Baik, kita akan kongsikan dulu ya. Kita akan saksikan bahan visual bersama rakan setugas saya untuk pagi ini. Wanita merupakan makhluk indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan habis ceritanya walau di dunia dan kehidupan selepasnya disebabkan keindahan dan fitrahnya. Keupayaan golongan wanita hari ini sememangnya tidak boleh dinafikan lagi, terutama sekali penglibatan mereka dalam dunia keusahawanan yang semakin mewarnai arena kehidupan masyarakat global yang semakin kompetitif dan penuh cabaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda bercakap mengenai keupayaan, kepakaran, kehebatan seorang wanita. Golongan wanita kini tidak boleh dinafikan lagi, terutama sekali dalam dunia keusahawanan yang semakin dilihat semakin berkembang dan penuh cabaran. Justru kali ini saya bersama dengan seorang wanita yang berkerjaya yang sememangnya aktif dalam mengusahakan produk jualan biskut dan kita akan mengetahui bagaimana dan sejauh mana cerita beliau di sepanjang berkecimpung dalam dunia keusahawanan. Bermula hanya sekadar ingin mencuba dan ingin tahu, kini beliau telah pun mengusahakan pelbagai jenis kek biskut dengan mempunyai pelbagai rasa seperti biskut Nestum, biskut kacang, biskut sagu dan sebagainya. Sebenarnya kalau sebelumnya tu pada tahun 1997 kedaku pulang berjual membuat anuannya tu keknya tu. Kek sama makanan basah. Macam nasi lemak apa. Nada aku terfikir untuk membuat biskut tani sebenarnya nada tu sebenarnya. Oleh kerana masa sebutan hari raya tu salah seorang daripada keluarga memanggil open house, kami datang ke sana. Jadi macam aku terfikir melihat biskut tu macam nyaman untuk biskut tu. Jadi saya cuba, saya rasa macam biskut tu macam ringan rasanya, rangup dimakan. Macam lainlah daripada biskut-biskut yang pernah saya makan tu Jadi setelah tu jadi balik ke rumah tu jadi jadi pikiran apa nama biskut tu hanya. Jadi akhirnya saya mencuba urusan saya tu membuat kek juga. Jadi bahan-bahan tu ada di rumah. Jadi saya mencuba apa sebenarnya bahan-bahan yang akan dijadikan biskut tu tadi bahan-bahannya. So sebagai basicnya saya buka majalah, kan pada zaman itu majalah banyak berjual. Kalau sebelum hari raya itu kan ada berjual majalah dan dilihatkan resepi-resepi itu jadinya saya lihat sana, saya lihat basicnya tu mesti ada butter, ada gula, ada telur. Akhirnya saya cuba di sana tu.
Jadi percobaan yang pertama tu Indah berjaya. Saya suruh rasa arahan lah anak-anak, Indah berjaya. Jadi saya cuba lagi rasakan makan tu biskut tu. Bukan tujuan untuk berjual sebenarnya, untuk makan sendiri sebenarnya. Jadi percobaan akhirnya percobaan itu saya percobaan yang ke-7 kali. Saya cuba lagi, akhirnya saya suruh pelakian merasak makanan itu. Biskut yang saya buat itu, okey lah, nyaman je lah. Biasalah kalau pujian macam sampel saya nyaman. Akhirnya sebenarnya dia pulang rasa puas hati itu. Akhirnya saya buat banyak-banyak dan saya bawa ke tempat keraja dan juga di rumah keluarga juga. Jadi diorang lah yang merasa okey je ni, nyaman je ni, dapat kau jual ni macam tu jadi diorang cakap dapat dijual ni, baik kau jual ni, laku ni, nyamannya biskut ni macam tu. Di sanalah bermula timbul terasa minat untuk berjual biskut ni. Beliau bukan sahaja mengusahakan pembuatan biskut ini di musim hari raya, malah biskut yang diusahakan olehnya turut mendapat sambutan dan tempahan daripada orang ramai pada hari-hari biasa, terutamanya tempahan untuk majlis-majlis ataupun acara. Mulai aktif dalam 3 tahun kebelakangan inilah. Saya kalau sebelum ini memang on off lah saya membuat biskut itu, tapi sekarang ini macam makin padat. Makin bertambah permintaan daripada orang ramai itu, Pak. Jadinya saya bagi masa, kalau setiap hari kerja tu, hari balik ke sekolah tu, saya cuma dapat membuat 1 adunan saja, 1 ataupun 2 adunan saja. Balik mengajar. Pastikan balik mengajar itu saya rehat dululah, solat dulu apa semua. Habis itu baru saya membuat adunan, sekurang-kurangnya 2 adunan, 1 ataupun 2. Tapi kalau macam malam Jumat ataupun malam hari Minggu, itu banyak sikitlah, macam 4 adunan. Macam hari Jumat itu boleh dibuat daripada pagi sampai ke petang macam itu. Kalau hari sekolah itu memang saya pastikan saya tu dalam keadaan selesailah, macam cukup tidur. Sekarang kalau kita ni membuat itu kan akhir kan siapnya tu. Akhir siap, kadang menjejaskan kita ni punya kerja kita ni. Selalunya yang orang komen lah pasal biskut kuat tu, dorang cakap lain daripada yang lain. Rangupnya tu lain. Kalau dimakan tu nampak ia punya macam pecahannya tu macam berlapis-lapis ni, kan ringan. Kalau makan itu makan sekali macam mau lagi kan makan. Itu dah orang cakap nyaman lah. Orang cakap macam itulah. Saya sendiri pun walaupun saya membuat biskut, saya nak makan biskut itu kadang-kadang. Pasal sudah kan macam biasa sudah melihat lah. Anak-anak pun kadang-kadang dorang nak mau makan dia. Hari-hari dibuatkan, tapi customer aku heran. Setiap kali dorang mendapat biskut kuat tu, mesti dorang WhatsApp dan call. Ya, boleh kami order biskut, nyaman biskut kita tu. Macam itulah saranan saya kepada wanita di luar sana, sama ada ia seorang kerja yang sedang bekerja ataupun tidak, jangan berputus asa. Setiap manusia tu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu ada kelebihan masing-masing. Mungkin Allah Taala membagi ia satu bakat. Mungkin bakat itu bukan satu saja. Mungkin ada lagi untuk menambah pendapatan yang lebih dalam kehidupan seharian. Jangan juga tertumpu pada satu bakat jua. Jika ada kelebihan, jangan ragu-ragu untuk mencoba dari masa ke semasa. Jika kita ni gagal dengan percobaan yang pertama itu, jangan kita ni terus putus asa. Kita ni cuba lagi dan terus mencuba. Tujuannya itu adalah untuk lebih bersemangat dan untuk dijadikan contoh kepada anak-anak kita ni ataupun generasi yang akan datang. Jadi agar mereka tu merasa bagaimana berusaha tu susah dan akhirnya berjaya. Diharap ia dapat menjadi dorongan serta inspirasi kepada masyarakat, terutama sekali golongan wanita, untuk lebih berani serta bersemangat
menceburi dalam bidang keusahawanan walaupun ia diusahakan secara kecil-kecilan. Namun, usaha yang berterusan itu sememangnya mampu memberikan hasil yang indah.